Benda yang kira-kira kita tak suka, orang lain pun tak suka, tuan-tuan. Jangan kita ada sebahagian macam ni, nak harap aja akhlak dari seseorang baik terhadap kita, tapi kita tak mau bagi akhlak baik kepada orang lain. Kalau kita nak akhlak orang terhadap kita dalam percakapan, tingkah laku kita nak seronok orang tu lembut cakap, sopan, macam itu pula kita kena bagi kepada orang lain. Itu panduan garis dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina min 'ulumika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia pengurusi masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kemuliaan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Moga-moga kita selalu dalam limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehingga masih boleh kita duduk bersama-sama pada tempat yang sangat mulia ini. Masih boleh kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga majlis kita selalu mendapat keberkahan daripada Allah, dan insya-Allah majlis kita akan menjadi salah satu amalan yang dapat menolong kita di hadapan Allah, amalan yang dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah hari ini kita tak sambung bacaan yang Tok Guru kita baca. InsyaAllah hari ini saya akan baca satu hadis di antara ataupun dalam kitab 40 hadis akhlak yang mulia. Kita ambil hadis yang pendek ya tuan-tuan. Tapi hadis yang pendek ini yang berkenaan dengan kehidupan kita hari-hari. Hadis yang akan kita baca ini tuan-tuan, hadis yang menjelaskan tentang menghormati jiran. Kita duduklah ni tuan-tuan, rumah kita tidak berasingan seorang-seorang. Kita duduklah ni di taman ke, di kampung ke, kiri kanan dari rumah kita ada rumah-rumah orang lain. Itulah yang disebutkan jiran. Macam mana kita nak duduk dengan jiran tuan-tuan, sehingga kita menjadi orang yang melakukan ajakan ataupun suruhan yang telah ditetapkan oleh agama kita tentang berjiran, sehingga kita jauh daripada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang tidak dimuliakan oleh agama kita ketika kita duduk berjiran. Makanya jiran ini sangat penting, sehingga salah satu kenikmatan yang Allah bagi kepada kita hamba, kita duduk di rumah, di tempat kita, jiran tetangga kita orang yang baik-baik. Kalau kita jumpa jiran orang yang duduk sebelah rumah kita tuan-tuan, orang baik-baik, kita pun orang baik terhadap orang lain, itulah salah satu rezeki yang sangat luar biasa yang Allah bagikan kepada kita. Ada juga yang tidak macam tu tuan-tuan. Duduk di suatu tempat orang sebelah tuan-tuan tidak dapat menyenangkan hati orang yang duduk. Bising,
kacau dan sebagainya. Itu salah satu musibah yang Allah bagi cobaan kepada kita. Makanya kita kena dengar arahan daripada Rasulullah ini, macam mana kita menjadi orang yang menunaikan hak-hak berjiran ataupun bertetangga. Baik. An Abi Suraihin Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Rawahu Imam Muslim. Daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat Imam Al-Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah berpesan kepada kita selaku hambanya, selaku umatnya, hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, hendak dia berbuat baik kepada jiran. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan iman kita kepada hari akhirat, maknanya percaya kita ada hari akhirat, ada hari pembalasan, kita mesti falyuhsin, hendak melakukan kebaikan terhadap jiran kita. Jiran kita yang mana? Tetangga kita yang mana? Tetangga yang duduk tepi-tepi dengan kita. Tetangga yang mana Ustaz? Tepi banyak rumah, sebelah pun lambat rumah. Apakah semua rumah? Bukan. Tengok rumah, seandainya hari dengan hari apa yang kita lakukan, mereka boleh tengok, mereka boleh tahu, mereka boleh dengar apa bising yang kita lakukan, mereka boleh rasa dan sebagainya. Itulah yang mesti kita jaga hak mereka. Kalau kita duduk di tengah bendang 10 kilo baru dapat rumah lain, itu bukan jiran. Tetapi jiran ni yang kira-kira ada sesuatu perkara yang kita lakukan dapat membuat mereka tidak tentram, membuat mereka tidak aman, itulah disebut dengan jiran. Ataupun sesuatu yang kita masak, keluar bau sedap dia masuk dalam dapur dia, sedap dia rasa, tapi tak ada di dapur dia, dapur orang. Yang ini pun disebut jiran. Mesti kita jaga hak dia. Baik. Kita tengok keterangan sikit. Hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Semua kita nak hidup aman. Tak ada orang nak hidup bergaduh, nak hidup yang tidak senang, tak ada. Semua orang nak hidup cari kedamaian, ketenteraman. Semua orang. Kita semua macam tu. Makanya dalam doa kita, di akhir doa kita apa tuan-tuan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban bannar. Dunia kita nak hasanah, akhirat lebih-lebih lagi nak hasanah. Mula di dunia kita lah ni dah minta Allah bagi kebaikan, kebagusan, kedamaian, ketenteraman dan sebagainya. Senang hidup di dunia. Apatah lagi senang untuk kehidupan di hari akhirat. Semua individu kita tak mau kacau, tak senang hidup di dunia. Semua kita nak menjadi orang yang senang. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali bila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Macam mana boleh baik tuan-tuan? Boleh senang kita, boleh tenteram, boleh aman hidup kita
Kalau orang duduk sebelah rumah kita, tuan-tuan, mereka kacau. Orang duduk sebelah rumah kita menjadi orang yang melakukan hal yang kita tidak menjadi tentram kehidupan kita dalam rumah, tuan-tuan. Tidak akan terjadi. Makanya kena mengaji, semua kita jaga. Yang kita jaga orang tepi kita, yang orang tepi kita pun jaga tepi dia. Tepi dia itu kita lah. Sama-sama menjaga, tuan-tuan. Ini jiran sangat penting. Makanya dalam hadis yang lain, tuan-tuan, kata Rasulullah pada suatu hari, pada suatu ketika bersama dengan para sahabat, Rasulullah kata apa? Wallahi, wallahi, wallahi la yu'min haza. 3 kali Rasulullah sebut wallah, demi Allah, demi Allah, orang yang macam ini dia tidak ada iman. Wallahi la yu'min, orang macam ini tidak beriman. 3 kali Allah, 3 kali Rasulullah sebut. Sehingga para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman yang engkau sebutkan tadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan ketentraman terhadap jiran. Mereka itulah yang menghilangkan suasana damai terhadap jiran mereka. Sehingga Rasulullah kata mereka ini tidak termasuk dalam orang yang beriman. Macam mana nak kacau, tuan-tuan? Maksud Rasulullah, orang yang kacau jiran ni macam mana dia? Sehingga tidak disebutkan dia sebagai orang yang beriman. Kita sering dengar menyakiti jiran. Yang hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan, tak kena mengena dengan menyakiti jiran. Kita menyakiti jiran, maklum, tuan-tuan. Menyakiti jiran ni, tengah malam ambil batu lempar atas bubung dia, tuan-tuan. Itu menyakiti jiran. Ataupun menyakiti jiran, tuan-tuan, pagi-pagi kita awal bangkit, tak sebelum azan subuh kita bangkit, ambil tong sampah kita, tuan-tuan, satu pagak kita dengan jiran kita, ambil buang dalam tanah jiran kita. Tong sampah penuh, tuan-tuan, sebelum subuh, sebelum jiran kita bangkit, ambil boh dalam tanah dia, depan rumah dia. Itu disebut menyakiti. Ataupun tengah-tengah malam nak takut-takutkan jiran, tengok jiran dia seorang, ketuk pintu tengah malam, tuan-tuan. Mai jiran kita buka, tengok tak ada orang, tuan-tuan. Bukan macam tak ada orang macam baru-baru ini sebelah sana. Ini memang orang ketuk langsung, lepas tu lompat pagak lari, tuan-tuan. Masalah hari itu buka-buka tak ada, itu wallahu alam. Pokok dia boleh terbang ke, hilang ke, wallahu alam. Yang ini kalau kita ketuk pintu, lempar batu, itu disebut menyakiti. Tetapi yang disebut mengacau, menghilangkan suasana damai aman pada jiran, tuan-tuan, kita tidak masuk dalam kawasan dia. Kita duduk dalam kawasan kita sendiri. Kita duduk di tanah kita sendiri. Kita duduk di rumah kita sendiri, tuan-tuan. Tapi perbuatan kita dapat menghilangkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dia, tuan-tuan. Dengan kita duduk di situ, dia tak tentram. Dengan kita duduk di situ, dia tidak merasa aman. Apa yang dibuat orang macam ini? Contoh, tuan-tuan, tengah malam, tuan-tuan, kita tengah malam ambil paku, ambil marton, tebuk dinding, tuan-tuan. Dinding siapa? Dinding rumah kita. Tengah malam pukul 2 pagi, kutum, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Kita buat di mana? Di rumah kita. Tetapi dapat terganggu jiran sebelah, berdosa. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, wallahi la yu'min, orang ini tak beriman. Allah.
Ataupun ada sebahagian tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia buat suara radio derah. Ni banyak ni. Muda-muda tu. Biasa anak-anak muda macam ni, Allah. Buat radio tuan-tuan. Buka suara volume tu sampai habis. Kalau ada volume batasan habis dia 100, dia pulah sampai 150 tuan-tuan. Yang ini berdosa. Radio kita duduk di rumah kita, tapi berdosa pasal apa? Suara lompat pagak ke rumah lain tuan-tuan. Kalau suara dia takat-takat rumah dia saja tak apa. Dia duduk dalam bilik dia pula volume radio memang derah sangat, tapi suara radio ni dia faham. Tengok jiran sebelah, dia tak akan pergi ke jiran sebelah. Yang itu tak apa. Tapi suara memang radio kita duduk di rumah kita buat di rumah kita sendiri, tapi suara masuk rumah orang lain. Ni yang banyak telah. Satu lagi contoh yang saya rasa dulu duduk di taman siswa tuan-tuan. Ni tak tahu ada taman siswa lah. Bagi contoh lah. Pasal kita rasa tu. Dan mana banyak tempat yang jenis macam ni tuan-tuan. Ada sebahagian orang duduk di taman. Walaupun tak duduk di taman, duduk di kampung pun tak apa. Contoh tak apa. Tapi nak habaq dia ada jiran. Buat depan rumah tuan-tuan. Buat apa? Pomen motor tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Pomen motor. Kalau hari gagah lagi. Malam boleh buat. Pomen motor tuan-tuan. Buat anak dia ke yang buat pomen motor depan rumah, bukan di luar, di depan rumah lah. Bukan di tempat memang tempat khas buat motor tu, tak apa lah. Itu kalau tempat khas buat motor tu, silap orang duduk di situ. Dah tanah merah ni, pekan ni, tengok-tengok ada pomen motor memang dia lama dah buka. Lepas tu kita buat rumah tepi dia, tu salah alamat tu. Ini di rumah taman ke, di rumah kampung ke, memang rumah untuk istirahat, untuk bermalam dan sebagainya, dia buat saja buat pomen motor situ. Anak dia bukan dia. Anak dia. Tengah malam ke, tengah hari ke, dia tahu orang sebelah ada anak kecil, ada orang yang rahat dan sebagainya. Dia buat, batu lah ni ada lagi exhaust yang macam exhaust motor tank Israel tu, besar tu tuan-tuan. Exhaust tu. Lepas tu anak dia start motor, lepas tu pulah minyak tuan-tuan. Tengah-tengah malam tuan-tuan, pukul 2, pukul Allah. Tengah-tengah malam. Lepas tu kalau orang tegur, esok orang sebelah tegur, dia kata kat mak dia tu, habaq, tolong habaq kat anak saya, jangan buat bising dengan motor. Dia kata, motor-motor kami, rumah-rumah kami duduk dalam tanah kami. Bukan kami nak buat tanah hang, bukan apa, kami motor kami sendiri. Allah tuan-tuan, itulah yang disebut oleh Rasulullah, membuat ataupun menghilangkan kenyamanan, ketenteraman terhadap jiran. Yang ini disebut oleh Rasulullah, wallahi la yu'min. Orang yang macam ini tidak dikira orang yang beriman. Maksudnya beriman dengan hari akhirat. Itu maksudnya. Apanya? Yang itu pun tidak menjaga tu. Ada sebahagian orang suka binatang, ada suka kucing. Bukan salah nak bela kucing, tapi orang yang bela yang kurang tepat. Pas bela kucing, tak mandi terus. Maknanya dia dah tak mandi, kucing pun tak bagi mandi. Makna tak terurus. Lepas tu makan tak bagi, dia suruh pergi rumah sebelah ambil makan. Maknanya dengan binatang yang dia bela tu dapat menyakiti jiran pun tak boleh. Baik menyakiti dengan busu, dia berak ke di tempat-tempat, di teras, di anjung, depan rumah jiran dan sebagainya, tak boleh.
Sama juga bela itik ke, bela apa lagi, bela ayam ke dan sebagainya. Tak boleh. Benda apa yang menyakiti tuan-tuan, tak boleh. Kita senang aja. Macam mana ustaz nak ukur boleh menyakiti ataupun tak boleh menyakiti? Tengok diri kita, kalau orang buat macam tu terhadap kita, agak-agak kita ikhlas ke, agak-agak kita seronok ke, tak seronok, itulah batasan dia, itulah panduan dia. Ada sesuatu benda yang kalau orang buat kat kita tak seronok, bahkan kita marah, jangan buat kat orang lain. Orang lain pun macam tu. Benda yang kira-kira kita tak suka, orang lain pun tak suka, tuan-tuan. Jangan kita ada sebagian macam ni, nak harap aja akhlak dari seseorang baik terhadap kita, tapi kita tak mau bagi akhlak baik kepada orang lain. Kalau kita nak akhlak orang terhadap kita dalam percakapan, tingkah laku kita nak seronok, orang tu lembut cakap, sopan, macam itu pula kita kena bagi kepada orang lain. Itu panduan garis dia. Jadi kalau sesuatu benda yang dapat menghilangkan ketenteraman jiran, tuan-tuan, yang itu Rasulullah sebut, itulah orang yang tidak beriman. Lah ni banyak lagi, tuan-tuan. Banyak lagi. Contoh lagi ustaz bagi. Ni hari-hari terjadi, tuan-tuan. Ni yang saya cerita ni saya tengok dan saya alami, dan jamaah pun rasanya saya rasa sama. Hari-hari kita dapat. Satu lagi saya nak habaq, tuan-tuan. Ini kepada muslimat. Pada orang-orang perempuan ni, simak elok-elok, yang sibuk, yang suka, yang seronok dengan orang panggil apa? Bunga kertas ke kertas bunga? Bunga kertas tu, tuan-tuan. Bunga kertas ke kertas bunga? Bunga kertas. Bunga kertas. Yang suka dengan bunga nak habaq. Yang suka dengan bunga, tuan-tuan, elok. Saya pun seronok tengok kalau rumah banyak bunga. Tapi tak seronok, tuan-tuan, kalau tanam tepi tal jalan. Mini tal habis tepi itu, pasu bunga terus lah. Orang nak lintas susah, tuan-tuan. Orang nak lintas susah. Dengan pokok kertas ni dia ada duri, tuan-tuan. Memang pasu dia duduk di tanah, di pagar dia lah, tapi batasan tanah dia. Lepas tu mini tal tu terus jalan terus lah. Duk, maknanya duk di jalan tu, dia akan, cabang dia akan keluar sikit, kembang sikit. Orang nak lalu, tuan-tuan, habis tergoreh dinding kereta, calak dinding kereta orang, tuan-tuan. Jangankan kereta yang lawa, tuan-tuan, si kancil pun, orang duduk dalam si kancil pun kena tengok ni, kena dinding kereta aku dah. Bagilah kemudahan. Nak tanam, bagi tanam, kira-kira tidak mengganggu orang lain, walaupun di tanah kita, tuan-tuan. Bagi kemudahan. Maka orang yang paling disukai oleh Allah nanti di hari akhirat, orang yang suka memberi kemudahan kepada orang lain. Orang yang suka memberi kemudahan. Maka saya tengok ada jamaah kita, tuan-tuan, ramai jamaah kita yang waktu saya pi dah, dia ada orang lain, jiran lain yang habaq, ustaz, ni jalan lorong ni dulu kecil, ustaz. Jadi lah ni alhamdulillah ada jamaah kita di Masjid Mendakir, ada jamaah kita dari Surau An-Nur, dia bagi peluang Allah, tuan-tuan. Bukan dia menyempitkan. Tengok-tengok lorong dia 2 meter. Kereta susah. Dia bagi tanah dia, kebetulan duduk di situ, dia bagi satu lagi. Ambil 1 meter lagi, biar luas menjadi 3 meter. Orang yang macam ni pahala disebut jariah berkekalan, wakaf tu, tuan-tuan. Hari-hari orang ambil manfaat dengan orang lalu lintas pada tanah yang kita bagikan untuk kepentingan orang ramai, tuan-tuan. Yang ini kita nak.
Jangan dah jalan 2 meter sempit, boh pasu ketah lagi duduk situ tuan-tuan. Baru-baru ini tuan-tuan di kampung. Di kampung, saya tak sebut kampung. Kampung. Di kampung tuan-tuan, lalu kata, kampung ada rumah besar duduk dalam. Tapi nak masuk rumah besar tu, rumah besar lawa lah rumah. Nak masuk di situ melalui lorong. Lorong boleh 1 kereta. Kalau beradu 2 kereta, 1 kena mengalah tuan-tuan. Pergi unduk ke belakang lah. Memang 1 kereta boleh. Boleh orang tepi jalan tu letak benda-benda yang buruk, kayu buruk tepi dia, zinc yang buruk tepi dia. Allah tuan, zinc tuan-tuan. Zinc buruk untuk apa? Letak bukan di bawah, atas lagi. Kiri kanan tuan-tuan. Kalau dekat dengan masjid kita, saya nak jumpa suruh main masjid lah sekali-sekala. Tuan-tuan macam tu. Maknanya itulah kita kena jaga. Nak jaga tu. Itu salah satu hak jiran yang mesti kita perhatikan sama-sama tuan-tuan. Baik. Kebaikan jiran sangat besar artinya dalam kehidupan kita. Ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab-adab berjiran. Adab-adab berjiran yang macam tu lah. Tegur siapa tuan-tuan. Jangan duk macam orang tak kenal. Memang kita mula-mula tak kenal. Kita mai dari Kelantan seorang. Kita ada mai dari Johor seorang. Tugas-tugas di Kedah ni. Lepas tu duduk di Taman Masuri. Ini contoh. Duduk Taman Masuri. Satu pagak kita dengan dia. Memang kita bukan satu negeri, tetapi kita satu negara, bahkan satu agama. Tegurlah siapa itu ada. Senyum paling kurang. Jumpa memang jarang lah. Pagi-pagi orang pergi kerja, dia kerja, kita kerja, tak ada lah nak sembang di rumah. Tak ada. Paling-paling jadi umur 60 lebih nanti, pension baru kita duduk di rumah. Baru kerap sangat jumpa muka dia. Tapi muda-muda lain ni jarang nak jumpa. Keluar pagi-pagi nak pergi kerja, buka pintu pagar, tengok-tengok ada dia. Assalamualaikum, apa khabar? Itu salah satu ada. Jangan meme tengok juga patah paling terus muka tuan-tuan. Boleh. Itu salah satu adab seronok kita. Kemudian tolong menolong. Perlu kita tolong menolong dalam bertetangga. Tolong menolong tuan-tuan. Apa makna tolong menolong? Dia perlu bantu. Tengah malam dia ketuk pintu rumah kita tuan-tuan. Assalamualaikum. Tapi buka pintu. Tengah malam. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tuan-tuan. Tak buka pintu. Ya cik, nak apa? Saya minta tolong cik. Isteri saya sakit. Nak minta cik, saya tak ada kereta, nak minta cik tolong bawa isteri saya ke hospital. Yang ini kita mesti tolong. Hak jiran tu tuan-tuan. Kita mesti tolong yang ini. Tak apa, boleh. Kita saat tunggu saya 5 minit, saya ganti pakaian dulu. Ganti baju, bawa tolong dia. Allah dah hitung mula kita jawab boleh kita nak tolong dia. Allah dah hitung menjadi detik-detik dalam kebaikan. Detik-detik, tiap detik menjadi kebaikan. Kita pergi ganti baju, dah dikira kebaikan. Start kereta, nak ambil dia, kebaikan semua. Sampai kita balik tuan. Kebaikan. Yang jangan macam ni tuan-tuan. Orang pergi minta tolong pagi-pagi kat kita 3 pagi.
Cik, saya minta tolong. Tolong apa? Anak saya sakit, kena bawa ke hospital. Saya minta tolong cik hantar saya ke hospital. Hang sangka aku ni ambulans kan? Tak boleh tuan-tuan. Kerah tu pagi-pagi dia boleh jawab macam tu. Hang sangka, hang fikir aku ambulans lah. Allah, dia minta tolong bawa saya, bukan dia nak kata kita ambulans. Dia tahu kita bukan ambulans, tapi calon duduk dalam ambulans. Dia tahu kita ni bukan ambulans, tapi calon duduk dalam kereta putih yang ada lampu merah atas tu. Tu tuan-tuan. Jawablah elok. Oh, memang tak boleh. Tak boleh macam mana? Boleh jadi kereta kita memang rusak. Jiran kita tak tahu kereta kita rusak, kita habaq. Ya Allah, minta maaf ni sangat. Kereta rusak. Kita pun merasa kasihan. Dia nampak dah. Macam mana nak saya telefon kawan boleh? Kita ada usaha seolah-olah itu keluarga kita merasa panik kita. Di saat dia emergency, dia pergi minta tolong kat kita, yang dia sangka kita boleh tolong, tengok kereta memang ada di depan rumah kita. Dia sangka kita boleh tolong, boleh bawa dengan kereta kita, tapi dia tidak tahu kereta kita enjin tak ada dah. Duk rangka je, duk depan rumah, lawa rangka BMW lagi. Tengok dalam tak ada apa benda dah. Untuk kita menselesakan hati dia, jangan sampai dia menyangka benda-benda yang tak elok, kita habaq. Cik, minta maaf sangat, kereta saya memang dah sebulan ni tak boleh jalan, rusak ni rusak tu. Tapi macam mana, saya telefon keluarga kak, ataupun tak apa, ada nombor berapa di sini, 199 lah. Ada nombor emergency, tolong telefon. Makna ada rasa ingin membantu, seolah-olah itu dah keluarga kita. Macam mana keluarga kita terjadi macam itu, kita pasti akan panik. Kita akan berusaha semampu kita. Habaq macam tu. Itulah disebut jiran dengan jiran saling tolong menolong. Kemudian nasihat menasihati. Yang ini pun kena ada. Sehat nasihati. Bagilah duk sehat nasihat, yang ni elok, yang ni macam mana. Cara kita dah mengaji lah. Cara nak memberi nasihat. Jangan memberi nasihat tunjuk atas muka padan, muka hang buat macam ni. Jangan. Bagilah nasihat secara lembut yang mudah diterima. Kita tengok keadaan dia macam mana. Kalau dia memang orang kerah, kita tak boleh dengan kerah. Carilah dengan kelembukan. Mula-mula carilah untuk pendekatan. Nasihat ni tengok dia macam tu, takkan kita nak beri nasihat terus. Paling-paling cari cara agar kita boleh dekat, boleh sembang dulu dengan dia. Dah dekat, dah boleh sembang, dah dia mau dengar kata-kata kita sikit walaupun tak lama, lepas tu baru masuk dengan nasihat yang baik, yang kita bawa dia kepada agama yang baik. Itu dia. Kemudian menziarahi. Adab. Itu hak-hak jiran. Ziarah dia. Tengok dia tak ada dah berapa hari tak nampak. Tanya kepada anak dia ataupun orang rumah dia ataupun kawan-kawan dia yang dia rapat. Tanya, ini kawan kita depan rumah ni mana dah 2-3 hari tak nampak. Dia kata, makcik, dia duduk hospital lah, insiden dia hari tu. Allah, kita tak tahu. Pergi ziarah dia. Dia duduk hospital sakit lah, dah 2-3 hari lah makcik. Pergi ziarah tengok dia. Memang dia tak rapat dengan kita, tuan-tuan. Ada jiran macam ni tak rapat dengan kita. Tapi kita pergi masa dia dalam keadaan musibah, dalam keadaan sakit, duduk terbaring di atas katil hospital, kita boleh belawat, boleh pergi ziarah dia. Masa itu baru dia keluar air mata, tuan-tuan. Boleh jadi dia rasa memang selama aku hidup, waktu aku duduk di rumah, waktu aku sehat lagi, aku tak pernah sembang dengan dia ni. Dalam hati dia, aku tak pernah sembang dengan dia yang duduk depan rumah aku ni.
tapi hari ini dia boleh mai ziarah tengok aku yang terbaring, yang lemah, tak ada kekuatan, di atas katil di hospital ni. Keluar ayat mata orang tu. Boleh dia sadar. Ramai kawan-kawan aku waktu aku sehat, waktu aku ada jabatan, mereka mai berduyun-duyun mai ke rumah aku. Mai aku duduk di hospital, tak ada kawan tu yang mai duduk belawat, duduk ziarah dengan aku di hospital. Tapi ada kawan ni yang di mata dia dulu orang biasa, tapi di saat dia sakit, dia tu yang mula-mula pergi berziarah, keluar ayat mata. Yang ni kita mesti kita buat. Ziarah. Kemudian menjaga kepentingan bersama dan lain-lain. Jaga kepentingan bersama. Ada sesuatu benda yang kita guna bersama, kita pakai hari-hari bersama. Jaga elok-elok. Jalan di depan, jalan tu memang yang guna dia dengan kita aja. Lah rumah di taman tu, hujung lah rumah kita dengan rumah dia. Rumah dia tepi, rumah dia depan kita depan dia. Jadi ujung tanah tu tak ada orang lalu lah. Di jalan tu antara kita dengan dia. Benda yang kita guna sama-sama dia, sama-sama pula kita menjaganya. Bahkan jiran ni tuan-tuan, hak-hak jiran ni, kalau dia minta utang, kita kena bagi. Dia minta utang, kita kena bagi. Tapi tengok, jangan kaki utang. Dia lain, kaki utang lain dia. Ni kaki utang ni memang tengok-tengok. Kalau dia pi dengar bab ni, pi dengan kawan tu, dia akan apa orang kata, kutir kawan. Dengar ustaz tu, sekali balik jumpa aku saya. Dengar jiran kena bagi hutang. Kalau jiran tetangga minta berhutang, kita kena bagi. Memang dalam agama kita dianjurkan kita menunaikan untuk membagi hutang, tetapi bukan jenis kaki hutang. Ya, kita tahu tentu dia pergi jumpa kita, sebenarnya dia tak pernah pergi minta-minta, tapi hari itu dah nak masuk sekolah, duit tak ada. Dia pergi letak, dia rasa malu, dia letak ke tepi dulu. Dia pemberani orang tua ni, karena dia pemimpin dalam rumah tangga, dia letak ke tepi malu dia, rasa malu, dia pergi jumpa dengan jiran dia. Nak minta tolong, boleh bagi hutang 500 ke, kalau ada. Kita pun tahu yang ini pun betul dengan tunduk dia, dengan malu dia, tapi dia buka juga mulut dia untuk nak minta berhutang. Kita tahu orang yang bukan kaki hutang bagi itu. Itu salah satu hak-hak dalam jiran. Lepas itu hak dalam jiran ni apa pula tuan-tuan? Kalau dia terjadi musibah, kita mesti kita ucapkan kalimat yang dianjurkan dalam agama kita. Kalimat apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terbakar rumah, hilang kenderaan dan sebagainya, dia habaq kat kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok suami dia jatuh atas motor, dia habaq kepada kita, suami saya jatuh di atas motor tadi petang. Kita pun kata inna lillah. Ya inna lillah. Lepas itu dia jangan terkejut, mai cerita kat kita habaq inna lillah. Dia kata, hai, inna lillah siapa, tak mati lagi, kaki aja patah satu. Inna lillah ni bukan pasal mati.
innalillah ni musibah. Nak habaq kat dia, mai kita daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Apa yang susah kan? Musibah. Terbakar, hilang kendaraan, hilang harta dan sebagainya. Innalillah. Mai dia dapat keberuntungan. Kita disuruh oleh agama kita untuk mengucapkan kalimat mulia kepada dia, yaitu tahniah, untuk menggembirakan dia. Wa iza yafrahu, apabila dia terjadi sesuatu yang dapat membanggakan dia, falyaqul, maka kita katakan kepada dia, yaitu kalau bahasa kita tahniah. Ucapkan tahniah. Tengok dia dapat cucu baru, tahniah. Tengok dia dapat menantu baru, tahniah. Tengok dia dapat suami baru, tahniah juga. Dan sebagainya. Kita apa benda, tengok anak dia diterima kerja, lulus pada suatu kerajaan, tahniah. Benda yang dapat membanggakan jiran kita, kita ucapkan selamat. Jiran, ada sebahagian jiran bukan macam tu. Mai tengok jiran makin maju, dia sakit, demam tuan-tuan. Tengok anak jiran ni lulus, kaya-kaya lah ni, diterima di kerajaan dan sebagainya, Allah, sakit, rebah dia tuan. Dia nak jiran dia biar rebah semua lah. Jangan ada yang meningkat. Allah, itu namanya dengki. Tak boleh. Jiran kita musibah, merasa kasihan. Di saat jiran kita merasa bahagia, kita pun sambut dengan kebahagiaan. Sekurang-kurangnya kita ucapkan selamat. Itu agama kita. Membawa kita macam itu agar kita tidak menjadi dengki terhadap nikmat-nikmat yang telah diamanahkan oleh Allah kepada jiran-jiran kita. Tetapi jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya, sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan dan kebahagiaan. Jiran yang mengganggu ketenangan, keamanan, keselesaan jiran yang lain, bermakna jiran inilah disebut jiran yang jahat. Orang yang duk berjiran, dia buat sesuatu yang membisingkan, yang mengganggu keamanan, ketentraman, keselesaan tetangga dia disebut jiran yang jahat. Bermakna dia termasuk dalam golongan wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Dia ini tidak beriman dengan hari akhir, Jiran ni ada berapa tuan-tuan? Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, al-jaru thalathatu aqsam. Jiran ini 3 pembahagian. Jiran ini terbagi pada 3. Yang pertama, al-jaru lahu haqqun. Ada jiran satu hak. Yang kedua, ada jiran haqqani, dua hak. Yang ketiga, ada jiran salah satu hukuk, tiga hak. Siapa yang jiran yang 3 hak ni tuan-tuan? Jiran yang mesti ada pada kita untuk melakukan kepada dia 3 benda, 3 hak maknanya. Jiran yang menjadi tetangga kita, yang pertama keluarga kita, duduk sebelah rumah kita, adik-beradik dengan kita. Lepas tu dia orang Muslim. Lepas tu dia yang pertama adik-beradik, yang kedua orang Muslim. Ini kepada jiran kita macam ini, 3 benda kita mesti tunaikan. Yang pertama, hak dia selaku adik-beradik kita.
Yang kedua, hak karena dia orang Islam. Yang ketiga, hak karena dia tetangga dengan kita. 3 hak. Kalau jiran kita, tuan-tuan, adik-beradik, 3 hak kena tunaikan kepada mereka. Yang pertama, selaku adik-beradik macam mana? Adik-beradik mesti kita tengok. Adik-beradik kita tahulah. Yang kedua, karena dia orang Muslim, sesama Muslim. Yang ketiga, karena dia berjiran dengan kita. Ada juga jiran ni 2 hak aja. Siapa 2 hak ni? Dia bukan adik-beradik. Macam kita lah ini, bukan adik-beradik yang duduk sebelah rumah kita, tetapi hak yang pertama dia karena jiran kita. Yang kedua karena Muslim. Ada yang satu hak, orang kafir, orang yang bukan Muslim duduk tepi rumah kita. Hindu kah duduk tepi rumah kita, Cina kah duduk tepi rumah kita. Yang tu pun ada hak. Hak apa, tuan-tuan? Hak selaku jiran. Jangan mentang-mentang ni bukan orang kita, tak apa, lempak sampah atas bubung rumah dia terus, tak apa. Itu menzalimi, tak boleh, tuan-tuan. Dalam agama kita, walaupun bukan Muslim, tetapi dia duduk sebelah rumah kita, dia dah dijaga karena dia mendapat hak sebagai jiran dalam agama kita. Ini kena perhati, kena jaga betul-betul. Oleh karena itu, Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita, walaupun bukan satu agama. Kena jaga, tuan-tuan. Tengok-tengok rumah jiran kita Cina ke, depa tak ada, tapi tengok-tengok perompak ataupun orang nak pi ambil harta benda, nak apa orang kata, nak masuk dalam rumah, nak curi barang rumah tetangga kita. Jangan kita duduk saja, elok lah. Bukan orangku pihak sekat semua habis ya. Kita pun tengok-tengok macam tak maulah layan, tak boleh. Tengok-tengok ada sesuatu yang membahayakan kepada jiran kita, walaupun dia bukan agama macam kita, selaku jiran kita kena jaga. Bagi habak, ni ada sesuatu yang membahayakan, ular kau masuk dalam, rimau kau masuk dalam, buaya kau dalam, ataupun perompak nak pecah rumah dia kau dan sebagainya. Habak untuk menyelamatkan karena dia adalah jiran kita walaupun bukan satu agama dengan kita. Apakah lagi yang seagama? Patah lagi yang seagama dan yang ada tali kekeluargaan dengan kita, yaitu adik-beradik. Tadi saya kata dalam jiran ni kita ada jiran kita adik-beradik, ada jiran kita Muslim macam kita, ada jiran kita yang bukan Muslim, mesti ada hak. Yang bukan Muslim, dia satu hak sebagai jiran. Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Ta'ala dan hari akhir dan hari akhirat. Kalau kita boleh buat benda yang macam ni, inilah yang disebut kita orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita memohon kepada Allah, moga-moga kita mampu melakukan kebaikan yang terbaik buat tetangga-tetangga kita, dan kita pun memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita tetangga-tetangga yang boleh melakukan kebaikan pula kepada kita. Kita nak minta Allah bagi kekuatan kepada kita, boleh kita ikut sunnah Rasulullah ni dengan kita jaga hak-hak jiran kita, dan juga kita memohon daripada Allah agar Allah turunkan bagi kekuatan kepada jiran kita agar dia pula boleh melakukan kebaikan
menjaga hak-hak jiran yang kita selaku jiran dia, sehingga hidup kita dalam keadaan kebahagiaan, keamanan, kedamaian dan keselesaan, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul ikut sunnah daripada Rasulullah, hamba yang betul-betul mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang mulia hidup di dunia dan akan menjadi hamba yang hamba yang mendapat kebahagiaan di saat hidup di negeri akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah hari ini cukup di sini. Tengok walaupun hadis ni 2 baris saja, syarah dia panjang sikit. Saya ingat tadi dalam 30 minit habis ya. Tengok sejam juga. Mudah-mudahan boleh bermanfaat, khususnya buat ustaz sendiri dan umumnya buat jamaah sekalian. Sebelum kita ada soalan? Tak ada, dah tanya tadi. Sebelum kita akhiri majlis kita, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والصحة والعافية علينا وعلى أولادنا وعلى أقاربنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Di mana ada kesilapan, kekurangan, sangat dimohon maaf. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.